Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita bersama Ustaz Muhammad Zulfathi bin Yahya. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Sekalian, insya-Allah topik ibadat pada hari ini kita nak belajar tentang tayamum. Okey, tentang tayamum. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Jadi murid-murid akan belajar apa? Ustaz akan menerangkan pengertian tayamum. Yang kedua, Ustaz akan terangkan sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Dan yang ketiga, Ustaz akan menjelaskan rukun-rukun tayamum serta sunat-sunat tayamum. Baiklah, pengenalan kepada tayamum. Kita tengok pada gambar ini, kita tengok ada seorang budak yang kakinya berbalut. Okey, dia tanya ustaz dia, "Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti?" Jadi ustaznya menjawab, "Nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum." Jadi kawan dia yang perempuan pun beritahu, "Tayamum, saya tahu ustaz. Guna pasir kan ustaz?" Guna pasir kawan dia cakap kan. Jadi ustaz pun menjawab, "Izah, kita gunakan debu tanah yang suci, bukan pasir." Daripada perbualan ni kita dapat tahu bahawa kita boleh menggantikan wuduk itu dengan tayamum. Sekiranya anggota wuduk kita sama ada muka ke tangan ke kaki ke kepala, sama ada salah satu itu berbalut, tidak boleh kena air, kita boleh gantikan bahagian tersebut dengan tayamum menggunakan debu tanah yang suci. Okey, baik. Kita tengok pengertian tayamum. Apa maksud tayamum? Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci. Okey, menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi kita faham tayamum ini ialah kita menyapu debu tanah yang suci kedua anggota tayamum, iaitu muka dan dua tangan hingga ke siku, mesti dengan niat dan ada syarat-syarat dia. Okey, itu maksud tayamum. Saya harap kamu boleh ingatlah maksud tayamum ni. Seterusnya kita tengok dalil naqli. Apa maksud dalil naqli? Iaitu dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan keharusan untuk bertayamum bagi menggantikan wuduk. Jadi kita tengok dalil dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Okey, yang bermaksud sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Jadi Allah dah bagi tahu dalam surah Al-Ma'idah, apabila kita tidak menjumpai air sedangkan sudah masuk waktu solat, maka kita bolehlah menggunakan debu tanah yang suci untuk bertayamum. Baiklah, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Baik, ada 5 sebab semuanya. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya.
Jadi mungkin kita berada di puncak gunung ataupun rumah kita sendiri terputus bekalan air. Kita sudah pun mencari tapi tiada. Maka bolehlah kita gantikan wuduk itu dengan menggunakan debu tanah yang suci untuk bertayamum. Jadi kita boleh bertayamum lah dengan menggunakan debu tanah yang suci. Ataupun ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Apa keperluan diri kita? Sama ada untuk kita minum. Kalau tak dapat minum air, mungkin memudaratkan diri kita manusia kan, ataupun ternakan kita. Jadi air yang ada itu cukup sahaja untuk keperluan diri dan ternakan kita. Maka kita bolehlah menggunakan debu tanah yang suci untuk bertayamum. Okay. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ya, mungkin kita tahu ada satu tempat itu sungai ataupun tempat itu boleh kita dapatkan air. Namun tempat tersebut sangatlah jauh untuk kita dapatkan. Maka tidak mengapa, boleh juga kita gantikan wuduk itu dengan tayamum kerana jarak air yang ada itu terlalu jauh dengan tempat kita. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Ya, contohnya macam kalau kita aksiden, kita kemalangan, salah satu anggota wuduk kita, contohnya kaki kita berbalut. Berbalut menyebabkan kita tidak boleh berwuduk menggunakan air. Disebabkan mungkin kalau terkena air, mungkin tempat tersebut sakit ataupun mudarat. Jadi kita boleh gantikan tempat anggota wuduk itu, contohnya kaki yang tidak boleh kena air itu, kita boleh gantikan anggota itu sahaja dengan tayamum. Dan anggota-anggota lain yang tidak kena air, yang boleh kena air, maka kita wuduklah macam biasa. Hanya kita gantikan tempat yang berbalut itu sahaja dengan tayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk hingga memudaratkan. Ya, mungkin ini di kutub selatan dan sebagainya. Cuaca terlalu sejuk, apabila kita gunakan air tersebut mungkin boleh memudaratkan diri kita ada sakit dan sebagainya. Maka pada ketika itu kita ada debu tanah yang suci, maka bolehlah kita bertayamum untuk solat ataupun untuk baca Quran dan sebagainya. Baiklah, rukun tayamum dan sunat tayamum. Rukunnya ada 4. Kita tengok yang pertama iaitu berniat. Okey, niatnya apa? Nawaitu tayammuma bi istibahatis solah fardhan lillahi ta'ala. Itu apa dia? Itu lafaz tayamum dalam bahasa Arab lah. Tapi dalam bahasa Melayu kita senangnya kita niat aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Itu rukun yang kedua, kita menyapu muka kita dengan debu tanah yang suci. Yang ketiga ialah menyapu debu tanah yang suci kedua belah tangan hingga ke siku. Kedua-dua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Dan yang keempat, tertib. Lakukan ketiga-tiga tersebut, iaitu niat, menyapu debu tanah ke muka dan menyapu debu tanah ke tangan itu secara urutan yang betul. Okey, urutan yang betul. Itulah maksudnya tertib. Sunat yang pula ada 7. Yang pertama ialah membaca bismillah sebelum kita bertayamum. Eloklah kita membaca bismillah. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Maksudnya daripada hujung rambut di atas dahi itu ke bawah hingga ke dagu. Yang ketiga, sunat juga kita menipiskan debu pada tapak tangan. Caranya adalah kita menepuk dua belah tangan kita ke debu tanah yang suci itu dan kita macam tepuk-tepuk biar
debu tanah itu jatuh, debu tanah yang tebal itu jatuh, maka kita akan dapati debu tanah yang berada di tangan kita itu debu tanah yang nipis, dan selamatlah untuk kita raupkan ke wajah kita, ke muka kita dan ke tangan kita. Keempat, merenggangkan jari ketika menempuh debu. Supaya apa? Supaya debu itu masuklah ke celah-celah jari kita itu, tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang ada celah-celah itu masuk debu tanah itu. Itu sunat juga. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan. Ya, kita dahulukan tangan kanan, barulah kita sapu pula ke tangan kiri. Dan keenam, menghadap kiblat. Okey, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai tayamum. Inilah 7 perkara sunat tayamum yang boleh kita amalkan. Baiklah murid-murid, sekian saja daripada Ustaz. InsyaAllah ini siri yang pertama. Siri yang kedua Ustaz akan bagi pada minggu-minggu akan datang. InsyaAllah Ustaz akan bekalkan video untuk kita sama-sama lihat bagaimanakah praktikal tayamum yang sebenar. Itu saja murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.